يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين وصلنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين أو يدخل أو هنا ataupun yadkhulu masuk daqiqah أو يدخل الطف berapa الطف إلى ماذا أن يفرضه يعطيني القلم أو يدخل هنا الطف إلى ماذا أين ووجه المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه هذا عطف إلى أن يفرضه إذن أو يدخل شكرا لك أو يدخل ataupun masuk أي الزوج أي ataupun الزوج suami biha dengannya ini yang pertama bila wajib mahar tadi kadar dia pertama semalam kita sebut hakim yang tentukan kadarnya yang kedua bila jadi wajib au yadkhula az-zawju biha ataupun masuk siapa masuk sini? Suami biha dengannya. Apa masuk di sini? Mau masuk sini? Bersetubuh. Tengok ya, tu saya kata ya. Quran 6236 ayat. Quran ini bahasanya indah, bahasanya suci, bahasanya mulia. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran
apabila dia menceritakan tentang persetubuhan suami isteri, dia sebut dengan jelas. Tidak ada pun dia sebut dengan jelas. Semuanya kinayah. Semuanya Quran guna apa? Bahasa kiasan. Kita faham sendiri. Kata itu maksudnya apa? Persetubuhan. Okey. Tengok dalam ayat perempuan yang diharamkan berkahwin dalam surah An-Nisa. Okey, وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائكم اللاتي baru kita belajarkan ayat ni tentang apa? Tentang apa? Mafhum laqab. Kita katakan ya, mafhum laqab mada? La mafhum malahu. Mafhum laqab la mafhum lahu illa 'inda man? Imam Malik. Imam Malik faqat yahtaju bimafhum laqab. Nahnu al-Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Hanabiyah la nahtaju bimafhum laqab. Mafhum laqab man? Faqat Imam Malik yahtaju bimafhum laqab. Okey. وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائكم اللاتي dan anak-anak isteri kamu. Kamu kahwin dengan janda, ada anak perempuan. Diharamkan kamu berkahwin dengan anak isteri kamu kalau isteri kamu mati, anak tiri kamu. Yang berada di rumah kamu min apa? Min nisaikum allati dakhaltum bihna. Kamu masuk. Allah guna perkataan masuk. Allah tak guna perkataan bersetubuh. Apa lagi ayatnya? وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. Sekiranya kamu menceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh mereka. Maksud sentuh ni apa? Bersetubuh. Sebelum berlakunya persetubuhan, Allah guna perkataan masuk. Allah guna perkataan sentuh. Allah guna perkataan apa lagi? Allah guna perkataan apa? فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا, mana taghasyaha? Dia menutupnya. Allah mana ghasya, tutup. Allah tak guna perkataan tersebut. Faham tu? Allah guna perkataan sentuh, Allah guna perkataan masuk, Allah guna perkataan ghasya. Falamma dia selimutinya, dia tutupnya. Merujuk pada persetubuhan. Jadi sini kita tengok Quran tidak ada satu perkataan pun dalam Quran Allah sebut secara sharih. Mana sharih? Jelas terang tentang persetubuhan. Tentang persetubuhan Allah sebut secara kinayah. Sebab tu saya kata ramai syekh dalam mazhab Syafi'i sebelum Ustaz belajar, mereka mengatakan bersentuh suami isteri tidak membatalkan wudu. Bersentuh suami isteri tidak membatalkan wudu. Faham tak? Tengok sini. Ramai Ustaz ni antara Syekh Khalid Syafaqah, dia kata aku pun bilang dia kata aku pegang begitu. Dua tiga orang Syekh di pondok pun ada begitu. Ustaz di pondok di pondok pun ada begitu. Ustaz di pondok ada. Sebab apa? Ustaz kata apa? Kau tengok Allah sebut.
Wa in kuntum marda aw ala safar. Ini sebab membolehkan tayamum. Untuk apa? Untuk ganti mandi wajib, mandi hadas besar, dan apa? Dan berwudu untuk hadas kecil. Sebab dia apa? Wa in kuntum marda, sebab dia kamu sakit. Ataupun kamu apa? Musafir. Okey. Jadi sebab dia sakit, musafir, boleh kita apa? Boleh kita tayamum. Kemudian Allah sebut pula, Allah bagi dua contoh. Tadi sebab dua contoh dengan sebab dia sakit, musafir. Allah sebut apa? Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ataupun salah seorang kamu datang daripada tandas. Kinayah juga situ. Datang daripada tandas, kinayah juga bukan ayat yang sharih tu. Sebab datang pada tandas bukan bermaksud cat tandas. Bukan bermaksud bersihkan tandas. Maksudnya apa? Buang air kecil, buang air besar, kencing dan berak. Kencing dan berak, hadas kecil kah hadas besar? Hadas kecil kah hadas besar? Hadas kecil. Hadas kecil mewajibkan apa? Wudu. Tidak ada air, kita perlu apa? Tayamum. Sekarang Allah sebut, "Au ja'arum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Ataupun kamu lamastumun nisa, kamu bersentuhan dengan perempuan. Kamu bersentuhan. Sekarang yang pertama tadi dia contoh untuk hadas kecil yang mewajibkan apa? Wudu. Jadi yang kedua, adakah dia nak bagi contoh untuk hadas kecil lagi? Faham tak? Sebab kita tahu tayamum ini boleh untuk apa? Hadas kecil dan hadas besar. Jadi dia kata contoh yang pertama untuk hadas kecil, Allah bawa contoh yang kedua untuk hadas besar. Jadi kalau sentuh perempuan saja perlu mandi wajib kah? Perlu mandi wajib tidak? Tidak. Apa maksudnya? Bersetubuh. Sebab tu dia kata, kalau Syekh Ustaz jumpa dia kata, tak tahulah, hatiku cenderung dengan pendapat guru Imam Syafi'i. Siapa? Imam Malik. Imam Malik kata sini maksud dia aula mastumun nisa au jama'tumun nisa, ataupun kamu bersetubuh dengan isteri kamu. Sebab itu mewajibkan mandi hadas besar, berjunub, wajib mandi. Jelas tu? Okey. Dia kata apa maksud di situ? Sebab dia kata yang pertama contoh untuk hadas kecil, jadi yang kedua contoh untuk hadas besar. Allah bagi dua sebab. Sebab pertama sakit, sebab kedua apa? Sebab kedua musafir. Kemudian Allah bagi dua contoh. Satu contoh untuk hadas kecil. Apa hadas kecil? Buang air kecil, buang air besar, datang pada tandas. Contoh yang kedua untuk hadas besar. Contohnya apa? Allah bagi kamu bersetubuh. Boleh? Okey. Jadi kita buat ni. Ai az-zawju biha, ataupun suami, ayat itu suami dengannya. Ada maksud ini bersetubuh. Ai az-zawjati, iaitu az-zawjah, isteri. Al-mufawwidati, yang dia tak boleh, dia kena mufawwidah. Sebab dia yang serahkan saja. Okey. Al-mufawwidah, sebab dia yang serahkan, dia kata tanpa mahar kan? Makna dia serahkan saja begitu. Sebab dia mufawwidah.
Fawwada, kalau mufawwadah yang diserahkan. Mana dia? Hiya al-mufawwidah. Macam ni sebut. Fawwadtu amri ilai. Kau kawinlah aku serahkan urusanku kepada kau. Okey. Al-mufawwidati. Okey. Dia isim fa'il. Qabla, sebelum. Ubah silap ni. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Tengok ni. Kalau nak syarah dia. Kata fuidi ghairi rasyidati. Kata fuid sepertinya yang tak sah tafwid. Dia kata seperti orang gila. Tak boleh tafwid dia. Sebab dia tak sah apa? Tak sah tasarruf. Tasarruf ingat Babul Hajar Ingat Babul Hajar, orang majnunah yasih tasarrufatuhu? La. Majnun la yasih lianna al-hajar. Okey. Lianna hiya mahjurah. Faham tu? Sebab tu hiya alladhi fawwada. Idan hiya al-mufawwidah, laysa al-mufawwadah. Hiya alladhi fawwadat amraha. Faham tu? Jadi naqra 'ala al-ism fa'il. Ay az-zawjatil mufawwidati qabla fardin, sebelum ditentukan, min az-zawji, daripada suami, min az-zawji, pada suami, awil hakimi, ataupun hakim. Sebelum hakim tentu, selepas akad nikah tak apa, selepas mereka akad nikah tak sebut mahar, terus bersama suami isteri. Jadi bila bersama terus mewajibkan mahar. Ingat ya. Sebab tu dalam wajib mahar ini, biarpun nikah tersebut tidak sah, tetap wajib mahar. Faham tak? Mahar biarpun perkahwinan tadi tidak sah, tetap wajib mahar. Yang tak wajib mahar apa? Zina saja. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut apa? Ayyuma mara'atin, mana-mana perempuan, nakahat, dia berkahwin, bi ghairi idni waliha, tanpa keizinan walinya, fanikahuha batil, fanikahuha, maka perkahwinan batil. Fa in dakhala biha, tapi kalau mereka telah bersama, falahal mahru, maka tetap wajib baginya mahar. Sebab apa? Sebab Allah telah wajibkan. Allah sebut apa? Wa atun nisaa sadaqatinna nihla. Sebab Rasul sebut biarpun batil, fa nikahul batil, pernikahannya batil, tidak sah. Fa in dakhala biha, tapi kalau dia telah bersama, falahal mahru, maka baginya Allah tentukan untuknya al-mahr. Sebab apa? Bimastahalla min farjiha, dengan apa yang telah dia menghalalkan kemaluannya. Yang tak ada mahar ni zina saja. Faham? Yang tak ada mahar ni zina. Sebab nikah tak dibatil, dia ada syubhah sah nikah. Faham tak? Dia ada syubhah. Sebab tu tetap wajib bayar mahar. Okey. Fayajibu laha, maka wajib. Fayajibu, maka wajib, laha, baginya, maka wajib baginya mahrul mithli, wajib baginya mahar misal. Kita sebut dah semalam makna mahar misal. Makna dengan apa? Mahar kebiasaan penduduk tempat tersebut, mahar keluarganya. Okey. Binafsil dukhul, makna dengan diri persetubuhan tadi, makna sebab persetubuhan terus mewajibkan mahar. Siapa hafal Quran? Mahar ni wajib sebab persetubuhan ataupun sebab akad. Ailat wajib mahar sebab persetubuhan atau sebab akad? Cepat. Masalan, mawjud fil Quran ada mahar
mahar wajib sebab persetubuhan atau sebab akad? Pilih. Ha? Akad. Akad ya? Ha. Hafiz, kayak Hafiz? Sebab akad ke sebab persetubuhan? Okey. Allah sebut apa? وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. Lagi Allah sebut apa tu Bapak? وَمَتِّعُوهُنَّ. وَمَتِّعُوهُنَّ. Allah sebut وَأَفْرِضُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ. Mati'ah, mut'ah, bukan mahar. Bermakna mahar ini wajib sebab persetubuhan. Okey. Sebab Allah sebut, okey. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Jadi Allah sebut apa dah? Wa afridu lahunna aw matti'uhunna. Wa matti'uhunna, suruh bagi mut'ah saja, bukan bagi mahar. Maknanya sini, makna mahar ini wajib ilat dia persetubuhan. What is this? Okey, kita bersama dulu ni ah. Okey. Wa yu'tabaru, dan diambil kira. Wa yu'tabaru, dan diambil kira. Hadzal mahru. Ini mahar. Mahar mana? Mahar misal. Bihalil aqdi, dengan keadaan akad. Fil asah, bihalil aqdi, dengan hal keadaan akad. Fil asah, pada pendapat yang paling sahih. Ha? Bini, jelas ni? Okey. Ini tengok sini. Sebab tu ustaz kata, masalah ini kalau kita boleh tambah satu lagi dalam kaedah 20 kita boleh tambah lagi. Tambah dia al-mahru hal yujabu bil wat'i am bil aqdi. Fihi khilaf fil furu'. Tapi dah Imam Syafi'i sebut 20, kita takrib 20 sajalah. Tapi ini boleh masuk lagi dalam kaedah 20. Al-mahru, mahar ini hal yujab, adakah diwajibkan bil aqdi atau bil wat'i, dengan sebab akad ataupun dengan sebab persetubuhan. Yang ni. Bini, jalan bini. Okey. Tadi ustaz kata apa? Ayat ini menunjukkan mahar wajib sebab apa? Sebab persetubuhan. Tapi Allah sebut wa ma talaq min ba'di an tafrudu, okey, min ba'di wa in talaqtumuhunna min qabli tasna wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Wa in talaqtumuhunna, dan sekiranya kamu menceraikan mereka. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Sekiranya kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu min qabli an tamassu, sebelum kamu setubuhi mereka. Baru berkahwin, belum sempat buat apa-apa, diceraikan. Allah sebut apa? Wa qad faradtum lahunna fariidah, sedangkan kamu telah menetapkan maharnya. Allah sebut apa? Batal teruskan, tetap ada mahar juga. Allah sebut apa? Fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Fa nisfu ma, separuh daripada mahar yang kamu sebut wajib bagi pada dia. Separuh lagi kamu ambil balik. Sini menunjukkan mahar itu ikut akad, bukan ikut persetubuhan. Kalau ikut persetubuhan, langsung tak boleh ambil balik semua kali mahar.
Wadih wala? Wadih lana ma'afis? Okey. Sebab tu kata fiqh ni kena bagi faham. Sebab fiqh ni mana fiqh? Apa nama? Al-fahmul daqiq. Kita makna masalah ni Ustaz kata fiqh ni kan. Kita faham, okey. Masalah ini dalam Quran dia balik kepada ayat mana? Dalam hadis dia balik hadis mana? Sebab tu Ustaz kata cantik Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dia susun Bulughul Maram. Okey, dan lebih kurang 1500 hadis. Ustaz, harapan ustaz lah, InsyaAllah kalau kamu ada himmah hafal Quran bagi habis. Hafal Quran bagi habis. Kamu ni Ustaz katakan umur kamu ni bergeliga lagi otak kamu. Kuat. Hafal Quran ni insya-Allah bukan susah mana. Insya-Allah ya. Dan harapan ustaz lah. Kamu hafal Quran Bulughul Maram 1500 tu di kepala kamu. Insya-Allah kita jelas. Sebab tu kaedah fikih usul fiqh ini nak bantu saja tu. Sebab tu ustaz minta kamu apa? Kaedah fiqh 40 hafal, kaedah yang 20 hafal bagi jelas. Kita faham sudah masalah. Kemudian usul fiqh. Macam ustaz tanya, apa tu mafhum laqab? Apa tu mafhum ghayah? Atau apa tu mafhum sifat? Bagi faham, bagi jelas. Okey, ayat ini merujuk tentang mafhum sifat. Ayat ini merujuk kepada mafhum laqab. Ayat ini merujuk kepada mafhum adat. Faham tu? Kita berjelas. Sebab apa? Ini kamu hafal Quran tu pagi-pagi. Puas tu tak bertempik. Aduh. Tu saya kata insya-Allah dengan kesungguhan. Sebab tu saya kata kamu ya. Ini apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu ceritalah. Ustaz kata Quran tak susah nak hafal asalkan ada kesungguhan. Ingat yang sekarang kan kamu tahu kan dengan ilmu semakin diangkat. Allah sebut apa? Innallaha la yantazi'ul ilmu intiza'an. Allah tak cabut ilmu begitu. Tapi walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu pengetahuan ini dengan cara apa? Dengan cara walakin yantazi'u bimautil ulama, biqabdil ulama. Dengan cara Allah mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'alimah, sehingga setengah tempat itu tidak ada orang alim. Mereka tak kenal sudah orang alim. Jadi mereka buat ittakhadhu ru'usan juhala. Mereka melantik kepimpinan agama sebenarnya jahil. Jahil sebenarnya. Sebenarnya jahil. Dia jahil tentang usul fiqh, dia jahil tentang kaedah fikih, dia jahil tentang ayat ahkam, dia jahil mana muhkam, mana mujmal, mana mufassal. Dia jahil mana muawwal, dia jahil mana zahir, dia jahil mana wadih dilalah, mana ghair wadih dilalah, dia jahil. Dia jahil. Ini kaedah untuk apa? Ini kaedah ni syarat dia apa? Dia jahil. Tapi sudah orang angkat sebagai dia kepimpinan agama, fastu ilu. Orang pun soal dia. Sebab dia sandaran dalam agama. Jadi apa? Sekarang mana ayat hukumnya? Mana hadis hukumnya? Mana perkataan ulamanya? Mana usul fiqhnya? Mana kaedah apa? Fikihnya? Okey. Ayat ni majazkah hakikat? Majazkah hakikat? Ayat ni sorehkah kinayah? Boleh? Jadi saya rasa begini. Kalau bagi hukum saya rasa tak apa. Itu bukan hukum fikih. Itu Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Ilmu segera tu. Sebab tu saya kata nak belajar kena sabar. Nak belajar kena sabar. Zaid mana Zaid tak faham. Kita ulang lagi. Apa tu juga ustaz ni? Zaid sabar ya. Sabar. InsyaAllah dapat juga tu. Nanti kita ulang balik usul fiqh, kita ulang balik qadafiyah.
Jadi apa itu tersebut? Jadi apabila mereka diberi authority untuk menyampaikan agama, jadi mereka berhak. Sedangkan tanpa ilmu, bahasa Arab kata faqidu syai' la yuqti. Faqidu syai', orang yang tak ada apa-apa, nak bagi apa? Jadi fasu'ilu, apa dia buat? Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia bagi fatwa tanpa ilmu, dia bagi hukum tanpa ilmu. Saya rasa tak apalah buat hukum, saya rasa. Fa'aftau bi ghairi ilmin, pertama apa? Fadallu, mereka sendiri sebenarnya sesat daripada syariat ini. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Sebab tu saya kata, kita jaga betul tinggalan ulama kita ini. Kita baca apa? Kita baca Fathul Qarib. Sebab apa? Idza la yadalun nas bi khairin idza ma ataha ilmuhum min qibali akabirihim. Ustaz ni yang kecil-kecil ni pelan-pelan, jangan kawan kabut. Quran jangan kelabut. Hafal, bagi kukuh, tambah lagi hafalan. Sebab apa? Kalau kita Quran di dada, mudah. Oh, ayat di sini. Hadis ada, oh hadis di sini. Faham tu? Mudah. 1500 hadis. Ustaz kira balik. Bulughul Maram ni kalau kita hafal hadisnya lebih kurang 13 juzuk Quran. Lebih kurang tu. Ustaz kira balik kan jumlah dia. Kita hafal Bulughul Maram ini lebih kurang apa? 13 juzuk Quran. Okey, kita masuk lagi. Wa in dan sekiranya mata ahaduz zawjaini, ini silap cetak ganda. Sekiranya meninggal ahaduz zawjaini, okey, salah seorang suami isteri. Tengok ni, sini dia akan jadi khilaf ni. Sebab khilaf apa? Adakah mahar ni wajib sebab bersetubuh atau wajib sebab apa? Sebab akad. Okey. Qabla fardin, sebelum ditentukan mahar. Wa wat'in, dan sebelum ditentukan apa? Sebelum bersetubuh. Okey. Sebelum bersetubuh, sebelum ditentukan mahar, dan sebelum apa? Sebelum bersetubuh. Tengok lebih dia. Tengok Kalau kita kata mahar ini ilat dia persetubuhan, mahar ini ilat dia persetubuhan. Faham tak? Mahar ni ilat persetubuhan. Wajib bagi mahar ke tidak? Tak, wajib bagi mut'ah saja. Faham tak? Tapi sini dia kata apa? Wajaba mahru mithlin. Wajabah, maka wajib. Mahru mithlin, mahar misal. Tetap wajib mahar, bukan bagi mut'ah. Fil azhari, makna dia apa? Pada pendapat yang paling zahir. Jadi ada pendapat apa? Azhar lawan dia apa? Zahir. Makna zahir apa? Takwa wajib bagi mut'ah saja. Makna warisnya berhak menerima mut'ah saja. Sebagai peninggalan apa? Peninggalan kepada, faham tu? Sebab apa? Jadi azhar dia tetap wajib bagi mahar misal. Siapa yang warisi? Keluarga perempuan tadi. Atau suami dia sendiri dia waris mahar isterinya. Okey. Bini berapa kadar mut'ah? Ya Allah. Wa matti'un. Ya Allah bini wasil. ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المتقين أو محسنين. متقين أو محسنين. محسنين belakang bermuttaqin. Okey. Alal musi'i qadru, dia tak ada tentu kadarnya. Wa alal musi'i qadru. Kalau kau kaya, anggarlah berapa aku belum bayar. Kau terlampau kaya lah, bayarlah bagi pemutah dia. Okey, kau kaya berapa? Okey, kadi kita bagilah 5,000 kat dia apa? Tak luak dia duit kau. Wa alal muqtiri qadaruhu, orang miskin pendapat dia 1,000. Aku bagi 500 kat isteri kau. Sebab Allah tak tentukan kadar. Wa alal musi'i qadaruhu wa al muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf.
mata, makna sagu hati bil ma'ruf, cara baik. Haqqan 'alal muhsinin. Sebab tu wajib. Sebab haqqan 'alal muhsinin, haqqan kepada orang yang baik. Mana aku tak buat tu, kau tu jahat. Betul? Sebab tu pada ayat ni kita mut'ah tu wajib kepada ini yang tak ditentukan mahar. Okey, wallahu taala a'lam. Jelas ni? Okey, soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, assalamualaikum Ustaz. No, yang kemarin pun belum habis lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Ustaz habis kita mandi baru kita niat wuduk sekali? Okey, boleh tak boleh? Sekarang kita kata okey, biarpun kita tak niat wuduk, biarpun tak niat wuduk, apabila kita, ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Biarpun kita tak niat wuduk, apabila kita mandi hadas besar, secara automatik hadas kecil terangkat sendiri, biarpun kita tak berniat. Sebab apa kaedah dia, ya Allah? Mala ya Allah fi dakhala fil kabiri wala aqsa, dakhala al-saghiru fil kabiri wala aqsa. Yang kecil dia akan masuk ke dalam besar, bukan sebaliknya. Yang kecil dia boleh masuk ke dalam yang besar. Okey. Sebab tu kalau kita buat haji qiran, ibadat umrah masuk dalam ibadat haji. Faham tak? Kita buat haji qiran, nanti belajar bab haji. Haji qiran, ibadat umrah dia boleh masuk. Sebab umrah tu kecil. Umrah apa? Tawaf dengan sa'i selain pada ihram di miqat. Haji banyak lagi. Dia ada dia ada wukuf. Faham tu? Dia ada wukuf di Arafah. Jadi haji besar, umrah kecil. Dia masuk ke dalam haji. Jadi namanya haji qiran. Begitu juga hadas kecil. Hadas di mana? Kita perlu basuh apa? Muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki. 4 saja. 4 saja ni. Hadas kecil. Hadas besar mana? Hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi apabila kita mandi wajib ini, cara otomatik kita basuh semua. Jadi semua hadas di muka, di tangan terangkat sendiri. Tapi dengan syarat apa? Waktu kita mandi, alla ya'ti bi amalin yunafil wudu. Janganlah kita melakukan sewaktu kita mandi tadi perkara yang menafikan makna wudu. Sambil jurus basuh kepala, kentut 2-3 kali. Mana boleh sudah? Faham tak? Ataupun sambil mandi dia sentuh semua kemaluan-kemaluan dia, gosok semua. Tak boleh. Sebab menyentuh kemaluan menafikan makna wudu. Makna jangan melakukan perbuatan yang apa? Yang menafikan makna wudu ataupun membatalkan wudu. Ingat, mana hadas? Mana hadas? Syai'un ma'nawiyyun qa'imun bil jasadi yamna'u sihhatis salah. Pada sesuatu yang maknawi, bukan hissi. Aku berhadas. Mana hadas kau? Mana hadas? Aku berhadas sekarang ni. Mana hadas kau? Sebab dia syai'un ma'nawiyyun, suatu benda maknawi, qa'imun bil jasad, berada pada jasad kita, yang menghalang sahnya solat. Mana tadi? Assalamualaikum Ustaz. Apakah amalan supaya Allah jaga kita daripada melakukan dosa-dosa besar? Apa amalan dia? Kita minta apa? Itu yang kita baca doa tu. Ya Allah. Pertama apa? Allah sebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertama, jaga solat 5 waktu bagi sempurna. Subuh solat, zuhur solat, asar solat, maghrib solat, isya solat. Jaga solat 5 waktu, jaga rukunnya, jaga syarat sahnya. Buat bagi betul, bukan main buat. Faham tak? Sebab Rasul sebut sallu kama ra'aitumuni
usalli, salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Bukan salat seperti diperintahkan oleh WHO. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu tengok kamu salat. Sempurnakan. Sebab tu Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun alladhina hum apa? Fi sabaqin. Okey. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Jaga rukunnya, jaga syaratnya. Jangan asal solat saja. Sebab tu Rasulullah SAW, kita baca dalam apa? Iqna. Macam mana seorang lelaki pemasuk, dia bagi salam kepada Rasulullah, dia solat. Dia datang kepada Rasulullah SAW, kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi balik, kau solat balik, kau belum solat. Biarpun dia rasa dia telah solat. Berapa kali Rasulullah suruh? 3 kali. 3 kali Rasulullah kata pada dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau balik, kau solat balik, kau belum solat. Makna sini pada hadis ni, solat yang tidak menepati syaratnya, yang tidak menyempurnakan rukunnya, seolah-olah tidak solat, dikira tidak solat. Faham tak? Sebab tu apabila kita jaga solat ini mengikut sunnah Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni. Apa janji Allah? Apa janji Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat ini akan menghalang kamu daripada fahsya, kekejian, zina, wal munkar, dan perkara munkar. Kamu akan terpelihara daripada dosa besar. Terpelihara kamu. Dosa kecil mana boleh kita elak, kita bukan maksum. Dosa kecil tetap kita buat, tapi dosa besar kita tak buat. Begitu juga apa Rasulullah ajar kita? Ya Allah, Allahumma qsim lana. Nanti tengok perkataan kita, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Kita baca selalu sebab tu setiap pagi Ustaz kau baca doa tu. Ini Rasulullah ajar kita, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ustaz dah jadi dah. Ini Rasulullah ajar kita, ya Allah, kurniakanlah kepada, bagilah bagian kami min khasyatika, daripada perasaan takut kami ya Allah pada Engkau, ma tahulu bihi, yang menjadi pendinding kepada kami untuk menghampiri maksiatmu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Itu Ustaz tu hafal semua tu. Wa min ta'atika madza. Tengok, kita minta Allah bagi rasa takut, menghalang kita daripada melakukan dosa. Kemudian apa? Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Makna kita buat taat pada Allah, kita menuntut ilmu, kita baca Quran, kita solat, kita sedekah, kita zakat, puasa. Ibadat kita ini ibadat yang Allah terima, ibadat yang Allah bersihkan daripada sifat riya, tak ikhlas, angkuh, menunjuk Allah bersihkan. Sebab ibadat begini bang, sebab kita minta wa min ta'atika, sampai ke mana? Ma tuballighuna bihi jannatak, yang menyampaikan kami dengan ibadat tadi bang, syurgamu ya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah tu masuk dah. Jadi yang soalan ni selebihnya nanti ya, insya-Allah ya, malam Isnin lah insya-Allah kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakiran mazida. Ya Rabbana sallallahu Allahumma salli sallim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهل بين وعاصرك ومن طرد الجنة من يقبل من نصر الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحد أجل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا رحمنا ولا مغرنا تحل وتصل بدون من لا يرحمنا. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما نشأ غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا أيمن. لا أين أيمن؟ يلا. آدم هذا هو ماذا؟ أجر نفسه لأذان الصبح. هو أجر نفسه لأذان الصبح.